kita kembali lagi meneruskan Rampai Pagi yang kita siarkan secara langsung pada pagi ini. Kalau tadi kita telah maklumkan selepas kita bersama rakan-rakan kita di ketiga daerah, kita ada satu wawancara yang kita bawakan. Itu wawancara kita mengenai dengan yang akan kita bincangkan pada hari ini, inovasi perkhidmatan awam, iaitu bagi pemberian anugerah inovasi perdana ya. Jadi akan ada lebih lanjut lagi akan kita bincangkan pada hari ini. Ya, jadi alhamdulillah ya, untuk bicara mengenai dengan anugerah inovasi perdana ini, kita telah menjemput ya dua orang tetamu kita, dan kita terus saja memperkenalkan yang sebelah sisi kiri saya yang merupakan pegawai pendidikan, iaitu Yang Mulia Cikgu Haji Khairul Azhar bin Haji Rosli. Assalamualaikum Cikgu Haji. Ya, dan juga bersama kita iaitu Yang Mulia Cikgu Clement Wong Lipeng, iaitu pegawai pelajaran. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, baik, pun terima kasih diucapkan kepada keduanya ya kerana sudi hadir ke studio pagi untuk membergakan mengenai dengan anugerah inovasi perdana dalam segmen inovasi perkhidmatan awam ya. Jadi kita akan bersama dengan Tuan Cikgu Haji Khairul Azhar ya. Jadi Cikgu, ya kita hari ini memberitakan mengenai dengan segmen khas itu inovasi perkhidmatan awam yang menampilkan ya pencapaian serta inovasi dalam sektor perkhidmatan awam melalui program Anugerah Inovasi Perdana ataupun disebut AIP ya, yang dilaksanakan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan Jabatan Perdana Menteri. Jadi pagi ini kita ingin mengetahui dengan lebih dekat lagi mengenai dengan projek yang pertama dianugerahkan, iaitu Anugerah Emas Anugerah Inovasi Perdana pada tahun 2025 melalui kertas projek yang bertajuk E-Resources 2.0, iaitu transformasi sumber digital dalam pendidikan di negara Brunei Darussalam. Jadi kita terus saja menyerahkan kepada Cikgu Haji untuk berkongsi mengenai dengan perkara ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya selaku Ketua Kumpulan Next Gen Attack Team mewakili kumpulan dan juga Pusat Teknologi Pendidikan daripada Kementerian Pendidikan ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak Jabatan Perkhidmatan Pengurusan daripada Jabatan Perdana Menteri khususnya serta pihak RTB atas usaha mengungkayahkan program ini. Kami juga amat menghargai peluang yang diberikan untuk memberikan pengalaman serta berkongsi inspirasi kepada pihak yang lain. Jadi dalam konteks pendidikan masa kini, transformasi digital ini bukan lagi satu pilihan, tetapi ianya adalah satu keperluan bagi memastikan sistem pendidikan negara kekal relevan, berdaya tahan dan juga bersedia dalam menghadapi cabaran masa hadapan. Dan ini adalah selaras dengan aspirasi wawasan Brunei 2035. Jadi sehubungan itu, projek E-Resource 2.0 diperkenalkan sebagai satu langkah yang strategik untuk memperkukuh dan juga menyelaras ekosistem sumber digital pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan. Jadi platform yang sedia ada seperti MOE TV dan Sumber Digital Resource Management System ataupun DRMS ada menyediakan asas. Tapi berdasarkan maklum balas para pengguna, terdapat keperluan untuk mempertingkatkan lagi accessibility serta memperkemaskan pengalaman para pengguna, iaitu guru, pelajar dan juga masyarakat secara menyeluruh. Oleh itu, pendekatan yang diambil ini bukan sekadar penambahbaikan fungsi, tetapi juga adalah penyusunan semula dalam mengintegrasikan kedua-dua platform yang sudah sedia ada ini ke dalam satu sistem yang lebih bersepadu, lebih tersusun dan lebih berfokus kepada keperluan pengguna. Pada masa yang sama, penggunaan teknologi artificial intelligence ataupun AI dalam inisiatif E-Resource 2.0 ini memberi nilai tambah yang ketara, khususnya dalam mempercepatkan lagi penghasilan kandungan serta menyokong pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan personalized, iaitu mengikut tahap keperluan pelajar yang berbeza. Jadi sebagai contoh, proses penghasilan video pendidikan kini dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, manakala guru turut dibantu dalam menjana idea pengajaran dan pelajar pula
boleh belajar secara lebih self-independent learning. Jadi secara keseluruhannya, pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan kecekapan, tetapi juga memperluaskan akses kepada pembelajaran yang lebih fleksibel dan berimpak tinggi, yang sekaligus turut memperkukuh ekosistem pendidikan digital secara menyeluruh. Jadi impak projek kepada negara, perkhidmatan awam dan juga orang ramai ini, inovasi seperti ini telah menyumbang kepada matlamat pembangunan negara. Inovasi dalam sektor pendidikan bukan sahaja memberi kemudahan kepada guru, malah meningkatkan pengalaman pembelajaran murid. Jadi jika boleh Tuan kongsikan apakah impak utama projek inovasi ini terutamanya kepada guru-guru, murid-murid dan juga masyarakat, serta bagaimana ia disejajarkan untuk menyokong aspirasi Wasana Brunei 2035. Ya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ya, untuk menjawab soalan itu, ya, melalui e-resources 2.0, kami fokus untuk meningkatkan kecekapan guru dan memupuk pembelajaran murid yang lebih fleksibel. Walaupun masih di fasa rintis, aplikasi AI seperti STEAM Idea Builder telah membantu mengurangkan beban kerja guru. Manakala aplikasi Maths Buddy membolehkan pelajar mengikut kadar sendiri. Di masa hadapan nanti, Ciri Learning Insights akan membantu para pelajar memantau prestasi mereka sendiri. Selain itu, memudahkan ibu bapa memberikan sokongan di rumah. Inisiatif ini selaras dengan wawasan Brunei 2035 untuk melahirkan generasi bijak yang kompeten dengan teknologi digital yang dinamik. Jadi dan ketika ini kita sedang menyaksikan satu video ini, dan ini ada rasanya antara impak utama projek inovasi ini, terutama kepada guru-guru, murid-murid dan juga masyarakat ya. Dan seterusnya ni kita akan masih lagi bersama dengan Cikgu Clement. Jadi Cikgu, bagaimana projek ini boleh menjadi sumber inspirasi kepada warga perkhidmatan awam yang lain untuk memacu inovasi, dan apakah antara amalan terbaik atau pendekatan yang boleh dicontohi? Ya, kejayaan kami didorong oleh kepimpinan yang jelas dan hala tuju yang selaras dengan matlamat negara. Dengan sokongan data, kami memastikan setiap inovasi memberi impak yang berkesan. Kami juga fokus kepada realiti pelaksanaan agar teknologi AI yang digunakan kekal praktikal. Melalui projek rintis dan pembangunan secara dalaman iaitu in-house, penambahbaikan menjadi lebih pantas dan jimat kos. Ya, secara ringkasnya, inovasi ini membuktikan bahawa gabungan strategi, data tepat dan pelaksanaan yang realistik adalah kunci kecemerlangan perkhidmatan awam. Dan seterusnya di sini Cikgu Haji Carol Azhar mungkin boleh menerangkan apakah antara perancangan masa depan bagi memastikan projek ini terus berkembang seperti peluasan dan juga penambahbaikan serta kedaya tahanan dalam jangka masa yang panjang. Jadi projek e-resource 2.0 ini memang dirangka sebagai satu inisiatif jangka panjang dengan penekanan kepada aspek peluasan dan juga kedaya tahanan sistem. Pelaksanaannya akan dilaksanakan secara berperingkat. Bermula dengan pengenalan AI tools melalui fasa rintis di sekolah-sekolah yang terpilih. So ini adalah bagi memastikan setiap komponen akan dapat dinilai, diperbaiki berdasarkan penggunaan sebenar para pengguna. Jadi pendekatannya adalah penting supaya peluasan yang dibuat itu adalah lebih tersusun, lebih berkesan dan benar-benar memenuhi keperluan. Dalam masa yang sama, dari segi sustainability platform, ia akan dibangunkan dengan reka bentuk yang fleksibel supaya ia boleh terus dikembangkan serta disesuaikan dengan keperluan dan teknologi baharu pada masa hadapan. Ini termasuk juga keupayaan untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi tambahan seperti analitik pembelajaran yang boleh membantu memberi gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan dan juga keperluan berbeza para pelajar. Ya, dan ini memberi sokongan secara lebih adaptif dan juga personalized. Secara keseluruhannya, pendekatan ini memastikan
bahawa e-resource 2.0 bukan sahaja relevan pada masa ini, tetapi juga bersedia untuk terus berkembang dan memberi impak yang berterusan dalam jangka masa yang panjang. Ya, Alhamdulillah ya. Dan kita juga ni beri ruang kepada Cikgu Haji ya, untuk sebelum kita mengakhiri wawancara kita, mungkin ada kata-kata nasihat atau gerakan kepada agensi maupun warga perkhidmatan awam yang mempunyai idea inovatif untuk mengetengahkan dan kata-kata penghargaan kepada pihak yang telah memberikan sokongan padu ya dalam merealisasikan projek inovasi ini. Silakan Cikgu. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kami ingin menggalakkan warga perkhidmatan awam yang mempunyai idea inovatif untuk terus mengetengahkan, khususnya melalui platform seperti Anugerah Inovasi Perdana. Jadi pada masa ini Ketani berada dalam era yang sangat sesuai untuk berinovasi, di mana akses kepada teknologi seperti artificial intelligence dan juga alat digital telah membuka ruang yang sangat luas, bukan sahaja dalam pembangunan idea, tapi juga dalam penulisan reka bentuk dan juga pembangunan prototipe. Jadi melalui penyertaan dalam AIP, bukan sahaja idea itu dapat diketengahkan, tapi even the proses ataupun turut membantu untuk memperkukuh dan juga mengesahkan idea, to validation of the idea tu. Jadi melalui maklum balas yang sangat bernilai daripada panel hakim. Jadi yang sekaligus turut meningkatkan juga kualiti projek secara keseluruhan. Dalam masa yang sama, pihak Jabatan Perkhidmatan Pengurusan ataupun MSD juga akan turut memberikan sokongan dan juga bimbingan. Akhir sekali, setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih dirakamkan kepada Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atas sokongan yang berterusan terhadap usaha inovasi dalam perkhidmatan awam, serta kepada pihak MSD dan juga semua pihak yang berkepentingan yang telah memegang peranan dalam merealisasikan usaha ini. Sebab secara keseluruhannya adalah menjadi harapan Ketani bersama agar usaha seperti ini akan terus diperkukuh dan menjadi pemangkin kepada budaya inovasi dalam perkhidmatan awam demi kemajuan negara. Terima kasih. Ya, alhamdulillah ya. Demikian tadi yang telah pun kita bawakan segmen inovasi perkhidmatan awam, iaitu Anugerah Inovasi Perdana sebentar tadi, dan juga dengan adanya penjelasan yang telah pun dibawakan, Ketani mengetahui apa yang berlangsung dan juga Ketani sebenarnya dapat manfaatnya dan juga boleh memahami apa yang telah pun dijelaskan sebentar tadi. Tepat sekali. Dan juga ni untuk makluman penonton, di mana Jabatan Perkhidmatan Pengurusan secara berterusan telah melaksanakan berbagai inisiatif bagi menggalakkan penyertaan kepada program AIP. Jadi pada masa ini penyertaan AIP bagi tahun 2026 masih lagi dibukakan dan tertutup bagi menghadapkan penyertaan yang lengkap ialah pada hari Sabtu 13 Zulhijjah bersamaan dengan 30 hari bulan Mei 2026 jam 3.30 petang. Jadi borang penyertaan AIP dan template laporan kertas projek telah disediakan dan bolehlah dimuat turun melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Dan untuk keterangan lanjut, MSD juga telah menyediakan talian untuk dihubungi, iaitu di talian 238 2064 sambungan 65 ataupun 66 ya. Jadi itu sedikit informasi mengenai dengan penyertaan kertas projek Anugerah Inovasi Perdana AIP bagi tahun 2026. Jadi ribuan terima kasih kami ucapkan kepada tetamu undangan kita pada hari ini dengan sama-sama mengikuti segmen inovasi perkhidmatan awam, iaitu Yang Mulia Cikgu Haji Khairul Azhar bin Haji Rosli selaku pegawai pendidikan dan Cikgu Clement Wong Liping iaitu selaku pegawai pelajaran. Jadi apapun, sekali lagi terima kasih banyak kami ucapkan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.